Bismillahirrahmanirrahim. Sawabul. Masalah apa? 402 Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi miqdaril qu'ud fi rak'atail awwalain. Bab 4204 yang telah datang daripada menyatakan kadar duduk pada dua rakaat yang pertama, yakni duduk tahiyat pertama dipanggil tahiyat awal. Tahiyat yang mengiringi salam itu dipanggil tahiyat akhir. Kalau tahiyat tapi tak iring salam, bangun balik, itu dipanggil tahiyat awal. Itu maknanya. Ketahui kira saudaraku telah datang hadis yang menunjukkan kadar duduk pada dua rakaat yang pertama. Dua rakaat pertama, tahiyat awal. Itulah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan bunyinya an Abdullah bin Mas'ud atau dikenali dengan Ibnu Mas'ud. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fi rak'atain al-awlayain ya ka'annahu ala ratf. Hasan. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, itu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya adalah baginda Rasulullah SAW apabila duduk ia pada dua rakaat yang pertama, seolah-olah seperti orang duduk atas batu yang dipanaskan, yakni tidak lama tu maksudnya. Maksud tahiyat awal kan duduk begitu. Kalau duduk bertimpur tawaruk tu duduk lama tu. Dan kata Abu Isa bermula ini hadis hasan dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dan ada beberapa masalah disebutkan di sini. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi lagi bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi, mana ahli ijtihad memilih mereka akan bahawa tidak memanjang seorang akan duduk pada dua rakaat yang pertama, ya, mana tahiyat awal itu maksudnya, dan tiadalah lebih atas tasyahud akan suatu, ya, lepas daripada tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tasyahud tak ada baca panjang lagi lah, pas selawat bangun. Dan berkata mereka jikalau lebih ia atas tasyahud maka atasnya ya dua sujud sahwi. Begitulah diriwayatkan dia dalam daripada Asy-Sya'bi dan lainnya. Kemudian babu maja'a fil isyarah fis salah. Baratan menyatakan isyarat dalam sembahyang. Apa makna isyarat? I'lan bil khafi. Ya, kalau ibarah itu lawan isyarah. Isyarat lawan dia apa? Al-ibarah. Ibarah mana i'lan bil jali, memberi pengetahuan secara terang. Itu dipanggil apa? Ibarah. Lawan dia isyarat. Nak pergi mana? Sana, melemau. Itu dipanggil apa? Ibarat. Nak pergi mana? Itu isyarat. Dia tak cakap, dia tunjuk. Itu isyarat, ya. Jadi ketahui alimu bahawasanya bolehkah seorang itu memberi isyarat kepada orang luar semayang dalam semayang dengan tangan. Mana mulut dia tak cakap. Kita kata subhanallah, ya, tapi ditunjuk. Boleh ke? Tepuk tangan ke? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, tahulah kita bagaimana perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perkataan ulama padanya, ya, dan membahas tadi, ya. Kata Imam Tirmizi an Suhaib qal marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda ilayya isyaratan. Diriwayatkan daripada Suhaib Ar-Rumi, katanya melalui aku, mana aku melintas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia sedang sembahyang, ya. Jadi Rasulullah sallallahu sembahyang, maka memberi salam aku atasnya, ya. Ini banyak hukum-hukum di awal Islam, banyak kita ambil. Jadi dia pemerintah, dia beri salam kepada Rasulullah SAW dalam sembahyang itu dengan kataku assalamualaikum, maka tiada dijawabnya, ya, dengan lafaz, bahkan dibalasnya dengan isyarat tangan, ya, Rasulullah angkat tangan itu. Itu maknanya jawab salam dengan isyarat. Sabit adalah hadis yang hasan. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Anas dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Abu Isa mempunyai hadis ya hasan. Ini sahih, ini ialah hadis yang taraf dia ialah hasan.
ya, mentaksinkan hadis, mentadhaifkan hadis, mentasihkan hadis, ini apa dipanggil? Minal ijtihadi. Dia Wahabi kat sini dia tak perasan ni. Dia pegang satu kaul, dia kata tak boleh hadis sahih. Kadang-kadang hadis tu pada kita boleh takwil lagi kan. Kadang-kadang kita pegang hadis, ulama kata lain kata sahih. Kadang-kadang kita pegang hadis tu dhaif, sahih pada orang lain, padahal kita kata sahih, orang lain kata dhaif. Itulah benda-benda dia panggil hakikat dia amrun ijtihad. Ya. Kena sedar kat situ tu. Tu kunci besar tu. Mentadhaif, mentasih, mentaksinkan hadis ni adalah amrun ijtihadi. Ada kena ingat itu. Tu kaedah besar tu. Sedap kita dengar apa Dr. Usama kan. Dia bahas dia ni amrun ijtihadi. Cantik dia bagi kaedah tu. Masalah 206, masalah menjawab salam dalam sembahyang, bagaimana hukum? Orang beri salam terjawab. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan haram membalas salam dengan waalaikumsalam. Kalau kita jawab itu, jawab dia apa? Haram lagi, boleh batal sembahyang. Dalam sembahyangnya, ia telah haram dengan berlapas menjawab. Ya. Kalau guna alaika je, khitab. Kalau kita orang bersin, ya, dia bersin, dia ucap alhamdulillah, kita boleh jawab, tapi jangan guna lapas khitab. Atau lapas khitab, lapas menunjukkan berdepan. Ya, kita jawab yarhamkallah, yarhamka je batal sembahyang. Dia kena ubah kap dengan hu. Ya, dhamir ghaib, yarhamhullah, itu tak apa. Ya, orang bersin kata alhamdulillah, kita boleh yarhamhullah, jangan yarhamkallah. Kalau yarhamkallah tak boleh cakap guna kap tu lil khitab, itu khas untuk Allah dan Rasulnya. Bagi Nabi tak apa. Ya, kalau Nabi kita tengah sembahyang, Nabi maknanya bersin di jalan, dia kata alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah, kita tak masalah. Nabi bisalam kita jawab, wajib jawab tak batal sembahyang. Itu khususiah bagi Rasulullah SAW. Ada pun bagi kita tak boleh guna lapas tu. Kalau kita guna yarhamka aja batal. Dan jikalau dijawab salam dengan isyarat, maka tiada mudarat. Macam Rasulullah SAW buat isyarat tangannya. Bahkan jadi sunat pula, ya, sunnah bagi Nabi. Dan dengan inilah berkata Imam kita Al-Syafi'i dan kebanyakan daripada ulama. Dan kata Qadhi Iyad telah berkata satu jamaah daripada ulama harus membawa salam. Tengok tuan-tuan ni. Sebab kadang Nabi cakap begitu, Nabi buat, tapi ada ulama dia ada hadis lain pula. Dan sebab benda ni bukan kecil, beratus ribu hadis Rasulullah SAW, ya, dalam memahami pula, ya. Benda ni pun PK benda ijtihad. Harus kata membalas salam orang dengan menuturkan waalaikumsalam di dalam sembahyang itu. Sengaja daripada mereka ialah Abu Hurairah, para sahabat dan kenjalan orang tu sahabat kanan. Dan Sina Jabir dan Al-Hasan tabi'in, dan Sa'id bin Musayyab dan Qatadah dan Ishaq Ar-Rahawain. Dan kata Qil dibalas salam di dalam hati. Sini pun makna benda dipanggil ijtihad. Macam-macam pendapat dia. Dan kata Ata dan An-Nakhai dan Al-Thawri dibalas, ya, salam tadi kemudian daripada sembahyang. Pun pendapat ketiga. Lepas salam kan kita menjawab waalaikumsalam. Lama dah jawab. Ada pendapat juga. Dan kata Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tiada dibalas salam dalam sembahyang, dan tiada dengan lapas, dan tiada dengan isyarat. Siapa kata tu? Si Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Bukan seorang orang tentu. Mana orang yang pakar dalam mentatbik, mengeluarkan hukum syarak. Dan kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada khalifah yang diilhaqkan juga dengan ulama Rasyidin, dan Imam Malik dan ashabnya, ya, dan satu jamaah dibalas salam dengan isyarat. Ini ikut zahir pada Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada boleh dengan lapas dalam sembahyang. Ya. Dan kata Imam Nawawi, dan barang siapa berkata dibalas dengan lapas, maka seolah-olah tiada sampai padanya segala hadis tegah. Betul, walaupun berlaku ikhtilaf, ulama dia tak balas, dia tanggung. Yang kata tadi, ya, mana jawab dengan lapas, mungkin hadis ni tak sampai kepada dia. Dia tak boleh begitu. Dia kata orang tak boleh bercakap sesat, tapi ya, jangan. Ya, jangan laju sangat. Jadi mungkin hadis itu tak sampai. Ada di antara ihtimal mengelakkan daripada apa? Perkelahian. Ulama-ulama dia tak kelahi. Walaupun dia berselisih, ada ijtihad, benda ijtihadi tak kelahi. Satu golongan ni sukun kamu orang bid'ah, sesatkan orang tu Wahabi. Dan satu lagi masalah 207, memberi salam orang di dalam sembahyang, apa hukum? Ini hak kita tengok. Kata Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, ulama tak, ulama apa nama lagi? Ya, mujtahid fatwa dan yang kemudian bertarjih. Kata Imam Nawawi, ya, bermula memberi salam atas orang yang sembahyang itu,
pada mazhab kita Syafi'i rahimahullah bahawasanya tiada boleh dia beri salam atasnya. Orang tengah sembahyang kita beri salam apa? Tu. Maka jika memberi salam jua oleh orang sembahyang, tiada mustahak ia akan jawab. Sebab dia tak layak dia beri salam. Dan dengan dialah berkata satu jamaah daripada ulama dan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan dua riwayat, salah satunya makruh memberi salam. Dan riwayat kedua harus beri salam. Jadi benda-benda dipanggil apa? Fiqh. Ma'rifatul ahkam syariah allati tarikuha al-ijtihad, mengenal hukum syariat yang jalan di ijtihad. Siapa boleh ijtihad? Mana orang yang ada otoriti di kalangan para mujtahid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya Allah. Dia